Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Saidi. Saya dari kumpulan NICBF 1A. Saya ingin membentangkan tentang apakah itu ekonomi dari perspektif Islam dan apakah itu ekonomi dari perspektif Barat. Ekonomi dari perspektif Islam. Dalam bahasa Arab, ekonomi ialah al-iqtisad yang bermaksud berjimat cermat atau kesederhanaan, iaitu suatu situasi di antara kekurangan dan pembaziran. Ia merujuk kepada pengurusan perbelanjaan yang baik bagi memenuhi keperluan hidup. Ia juga memberi makna yang lebih luas menurut kacamata Islam yang mengajar umatnya bersederhana seperti dalam penggunaan air untuk tujuan bersuci, bersederhana dalam makan dan minum, bersederhana dalam perbelanjaan dan lain-lain. Walaupun begitu, penggunaan al-iqtisad bukan bermaksud tidak proaktif dan pasif dalam usaha mengatur urusan kehidupan manusia, tetapi memberi makna bagaimana kita melaksanakan usaha mengikut peraturan ke arah mencapai matlamat dengan cara yang berhemah. Oleh yang demikian, maksud al-iqtisad dengan pengertian yang lebih luas ialah cara untuk membentuk sikap dan tingkah laku manusia dalam mengurus kehendak dan keperluan-keperluan mereka yang kurang atau tidak cukup, serta bagaimana mereka membangunkannya untuk memenuhi keperluan tersebut. Ekonomi dari perspektif Barat. Sarjana Barat mendefinisikan ekonomi sebagai tuntutan dunia semata-mata dan tiada kaitan langsung dengan aspek keagamaan. Ini menunjukkan agama dipisahkan secara terus daripada urusan dunia. Keadaan ini memberikan implikasi yang besar terhadap corak pemikiran dan amalan orang-orang Barat berkaitan ekonomi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Adam Smith menyatakan ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang mana sarana-sarana kekayaan bangsa-bangsa dengan memusatkan perhatian kepada sebab-sebab kebendaan daripada kemakmuran seperti hasil industri dan pertanian. Marshall pula menyatakan ekonomi sebagai ilmu tentang kehidupan manusia berhubung bagaimana untuk mendapatkan pendapatan dan cara menggunakannya. Seterusnya, sumber ilmu. Dari segi Islam, pengetahuan itu adalah ilmu dan wahyu Allah SWT. Segala yang dicipta dan tercipta adalah atas keizinannya. Perkembangan ilmu selaras dengan kemajuan ekonomi adalah dengan keredaan Allah SWT. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini atas rahmat Allah SWT menyampai dan memberikan melalui sumber ilmu dan inspirasi untuk kebaikan dan kegunaan kehidupan seharian manusia. Sains dan teknologi pula adalah satu alat untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, satu bentuk pengabadian yang ada fungsi rohani dan sosialnya. Selain daripada itu, knowledge economy. Knowledge economy ini adalah didasarkan atas produksi dan penggunaan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan. Ekonomi ini telah menjadi inti untuk proses pembangunan sejak dari tahun 60-an lagi. Kini dunia yang didorong oleh teknologi dan yang maju menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan efisien berbanding dengan 50 tahun yang lepas. Knowledge economy yang berjaya dibangunkan dari kebijaksanaan kerajaan yang mendukung sains dan teknologi, inovasi pendidikan dan pembelajaran sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilfi Aiman. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang dasar ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Okey. So kita masuk kepada apa kaitan ekonomi dan juga apa kaitan ekonomi dengan Islam. Okey, ekonomi dalam Islam adalah konteks
penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ekonomi mestilah dirujuk pada perintah Allah dari segi hukum seperti halal, haram, sunat, wajib, harus dan juga makro. Ekonomi Islam dan fiqh muamalat adalah satu ilmu yang sangat berkait rapat antara satu dengan yang lain. Fiqh muamalat merupakan peraturan Islam yang berkaitan dengan hukum perniagaan dan lebih sah untuk rangka kerja ekonomi Islam. Okey, jadi seterusnya kita masuk kepada definisi ekonomi Islam. Okey, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat dari segi memperoleh, mengguna atau mengurus sumber asli untuk kebaikan diri serta kebaikan bersama secara kebendaan dan kerohanian demi mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, dalam ekonomi Islam terdapat 4 konsep ataupun 4 falsafah. Yang pertama, konsep tauhid, kedua, konsep tazkiyah, ketiga, konsep rububiyah dan akhir sekali hari pembalasan. Kita masuk satu mengenai konsep tersebut. Jadi konsep tauhid, persaudaraan di antara manusia di mana manusia perlu bekerjasama untuk menegakkan kesaksamaan. Okey, yang kedua, konsep penguasaan, manusia bebas bergerak seluasnya dalam garis panduan yang disediakan oleh Allah. Ketiga, konsep penyucian akhlak, melakukan ibadah yang difardukan ke atas orang Islam seperti zakat. Dan yang terakhir, hari pembalasan, adanya hari pembalasan akan memberi kesan kepada prinsip keadilan dan pelaksanaan dengan penuh ikhlas. Okey, ciri-ciri ekonomi Islam ada 5. Jadi yang pertama, ekonomi Islam yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam juga lengkap dan sempurna. Ketiga, ekonomi sesuai sepanjang zaman. Keempat, ekonomi yang bercorak kebendaan tetapi di dalamnya ada kerohanian. Dan kelima, ekonomi Islam sentiasa menyeimbangkan individu dan masyarakat. Itu antara sedikit sebanyak tentang ekonomi Islam. Baik, seterusnya kita sambung dalam sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional ini boleh dikatakan sebagai satu sistem ekonomi yang dipraktikkan secara meluas dalam sebuah masyarakat. Okey, sistem ini ditentukan oleh manusia di dalam sesebuah masyarakat yang tidak mempunyai piawai yang mutlak tetapi bersifat anjal dan boleh berubah-ubah mengikut ketentuan masyarakat. Okey, sistem ekonomi konvensional ini terdiri daripada beberapa jenis lah. Okey, yang pertama kapitalis, kedua sosial, komunis dan keempat ekonomi campuran. Okey, jadi saya nak masuk satu-satu dalam sistem ekonomi konvensional ni. Yang pertama, kita masuk kepada sistem ekonomi kapitalis. Okey, sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem perusahaan bebas, iaitu satu sistem ekonomi yang dijalankan tanpa campur tangan kerajaan dan berasaskan keuntungan. Sistem ini juga bebas mencari keuntungan. Dia nak kata bagus tak bagus tak, tapi kita tengok lebih lanjut, dan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi kerana terlibat dengan aktiviti monopoli sehingga terjadi persaingan bebas. Okey, ia juga tidak mementingkan kebajikan masyarakat, malah hanya menjaga kepentingan individu. So siapa yang mampu beli dapat, yang tak mampu tak dapat, macam tu. Hal ini menunjukkan bahawa sistem ini adalah bersifat individu serta individu juga bebas berbuat apa sahaja dengan harta kekayaan asalkan kegiatan tidak mengganggu hak orang lain. Oleh kerana itu, hak milik harta dibenarkan oleh masyarakat, maka hak-hak ini boleh diatasi melalui tindakan masyarakat itu sendiri. Boleh faham kan? Okey. Dan menetapkan harga barangan dan perkhidmatan, pelaburan dan pendapatan. Sistem ini mewujudkan jurang perbezaan yang ketara antara golongan kaya dan juga golongan miskin. Macam saya cakap tadi, so siapa yang berpengaruh boleh dapat apa yang mereka nak, siapa yang tak ada pengaruh ataupun susah tak dapat apa yang mereka nak. Okey, senang kan? Okey, kedua kita masuk kepada sistem ekonomi sosialis. Okey. Yang ini lebih orang kata lebih baik lah. Okey. So sistem ekonomi sosialis atau juga dikenali sistem perancangan pusat. Okey, sistem ekonomi ini diamalkan bagi mengelakkan masalah timbul dari sistem ekonomi berasaskan bebas. Sistem kapitalis tadi lah
Okey, kerajaan atau pemerintah bertanggungjawab dalam memutuskan persoalan masalah asas ekonomi. Oleh itu, kerajaan terlibat secara langsung dalam merancang dan mengawal kegiatan ekonomi. So, ada hasil campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi sosial ni. Jadinya kerajaan yang tentukan, okey, berapa harga ni, berapa harga tu, berapa harga ni. Okey. So dalam sistem ekonomi ini juga kerajaan memiliki kuasa penuh dalam faktor pengeluaran atau sumber ekonomi, manakala rakyat atau individu tidak diberi kebebasan untuk memiliki. Dia macam mana nak kata, dia ada kebaikan, ada keburukan. Kebaikannya bila mana kerajaan itu menentukan contohlah menentukan nilai sesebuah barang tersebut. Tapi tidak boleh dicampur tangan oleh masyarakat ataupun individu. So semua keputusan di tangan kerajaan. So kalau kerajaan tu keluar barang mahal, individu yang kaya boleh belilah, individu yang kurang berpendapatan tak boleh. So ada juga pro and cons dekat situ. Okay. So seterusnya kita masuk kepada sistem ekonomi komunis. Dengar pun dah macam komunis kan. Yalah. Okey, sistem ini tidak mengiktiraf pemilikan harta persendirian dan mengetepikan secara langsung dasar pasaran bebas. Okey, segala pentadbir, pemindahan dan pengagihan sumber semuanya adalah diuruskan oleh kerajaan. Rakyat dan syarikat swasta tidak dibenarkan langsung menguasai sumber-sumber negara. Okey, faham Sebaliknya, sumber-sumber negara diagihkan kepada rakyat mengikut kehendak kerajaan. Sistem ini telah diamalkan oleh bekas Kesatuan Soviet Republik Rakyat Cina, Kuba, dan sebahagian negara-negara Afrika. Sistem ini telah pun runtuh di beberapa buah negeri atas kehendak rakyat sendiri. Sistem komunis ni memang, ya, kita tahu komunis tu macam mana. Memang komunis kan. So sistem ini dia macam berlaku tidak adil bagi rakyat-rakyat yang tak berkemampuan. Dan mungkin juga rakyat-rakyat yang berkemampuan juga tak adil untuk diorang, sebab kerana hanya kerajaan yang boleh memutuskan nak buat sesuatu keputusan tanpa menilai ataupun tanpa meneliti masyarakat dan juga individu. Macam itulah. Dan seterusnya, sistem ekonomi campuran. Okey, sistem ekonomi campuran ni merupakan gabungan antara sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi perancangan pusat. Iaitu tadi apa? Kapitalis dengan sistem sosial. Okey, sistem ekonomi ini menggunakan mekanisme pasaran serta membenarkan kerajaan campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Campur tangan kerajaan adalah bertujuan untuk mengatasi kelemahan mekanisme pasaran. Okey, masalah asas ekonomi campuran diselesaikan secara bersama oleh kerajaan dan pihak swasta. Walau bagaimanapun, kuasa pemerintahan dan penawaran masih dipengaruhi oleh mekanisme pasaran. Individu dan firma dalam ekonomi campuran mempunyai kebebasan untuk memiliki harta kekayaan dan faktor pengeluaran. Sistem ekonomi campuran bermotifkan untuk memaksimumkan keuntungan, tetapi kerajaan akan memastikan kegiatan firma tidak menjejaskan kepentingan penggunaan dan faktor-faktor pengeluarannya. Sistem ekonomi campuran ni saya rasa ia digunakan oleh negara kita lah, di mana kerajaan dan individu dan masyarakat dan pihak swasta bekerjasama untuk bagi sama-sama senang, sama-sama merasa. Okay. So setakat itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang perbezaan di antara perbankan Islam dan konvensional. Prinsip utama yang ditekankan oleh perbankan Islam ialah segala urusan perbankan untuk produk dan perkhidmatan perlu dilaksanakan tanpa melibatkan elemen haram seperti riba, gharar, zulm, ikhtikar dan maisir. Sistem perbankan konvensional pula tidak mempunyai masalah untuk menggunakan elemen-elemen ini di dalam urusan perniagaan mereka. Asas utama perbankan Islam secara ringkas ialah perniagaan yang dijalankan perlu berlandaskan akidah Islamiyah, berdasarkan iman dan takwa, mengambil kira pahala dan dosa dan mencari keridaan Allah di dalam setiap urus niaga yang dijalankan.
Perbankan konvensional pula berasaskan mencari keuntungan semaksimum yang mungkin. Tidak ada akidah, pahala atau dosa dan juga perniagaan. Perbankan konvensional tidak perlu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala di dalam urusan perniagaan yang berlangsung. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud sistem perbankan konvensional adalah sistem yang buruk. Cuma perbezaan prinsip antara perbankan Islam dan perbankan konvensional adalah begitu ketara jika dibuat perbandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Mirza bin Aziz dan nombor mencik saya adalah 202019818. Dalam video ini saya akan menerangkan konsep pembangunan ekonomi dari perspektif Islam dan konvensional. Okey, saya mulakan dengan dari perspektif Islam. Pembangunan ekonomi dari perspektif Islam adalah digariskan seperti mana yang dia terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang merangkumi dari segi rohani, akhlak, kebudayaan, sosial, ekonomi. Dari prinsip Islam, akhlak, rohani, kebudayaan, sosial, ekonomi adalah satu perkara yang tak dapat dipisahkan bagi mencapai tujuan matlamat pembangunan ekonomi Islam ini. Manakala jika dilihat dari konsep bangunan ekonomi konvensional, saya ambil contoh daripada ekonomi komunis, hanya lebih kepada bangunan kebendaan sahaja. Saya ambil contoh lain dari bangunan ekonomi kapitalis yang hanya melihat dari aspek bangunan, kebendaan dan fizikal tanpa menghiraukan soal pembangunan dari segi nilai-nilai moral, spiritual yang lebih kepada pembangunan diri manusia. Jika dilihat dalam Islam, lebih menekankan pembangunan diri manusia dan mengiring dengan pembangunan ekonomi, rohani dan sebagainya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan slide yang seterusnya yang sebentar tadi dibentangkan oleh sahabat saya. Jadi saya akan menerangkan tentang objektif pembangunan Islam dan konvensional. Pertama kita akan pergi kepada iaitu definisi pembangunan Islam. Okey, Islam ni merupakan agama yang syumul, iaitu agama yang meluaslah. Islam ni peraturan hidup yang lengkap dalam aspek manusia, termasuklah dalam aspek ekonomi. Islam ni sangat menyeru dan menggalakkan umatnya supaya Islam ni akan lebih berkembang dan maju dalam pelbagai aspek lah, termasuk kemajuan dan pembangunan dalam bidang ekonomi dan juga kewangan. Konsep ekonomi menurut perspektif Islam ni seperti yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yang seperti kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah ni adalah sebagai bahan rujukan kita. Dalam bahan rujukan kita, memang dalam Al-Quran dan Sunnah juga banyak menyebut tentang ekonomi dalam Islam, cara-cara kita berekonomi dalam Islam. Dalam para ulama sarjana ekonomi juga banyak mengeluarkan tentang ekonomi Islam ni. Berbeza dengan konsep pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh pemikiran ekonomi barat lah. Itu saya akan bentangkan sebentar nanti. Okey, seperti yang kita maklum juga, ekonomi menurut perspektif Islam ni adalah bersifat material dan spiritual, merangkumi tidak sahaja pembangunan ekonomi tapi yang saya bagi tahu tadi, pembangunan manusia itu sendiri, pembangunan sosial, kebudayaan dan banyak lagi ya. Dan perkataan lain impak kepada pembangunan ekonomi dalam Islam adalah merata iaitu syumul tadi, dan bermatlamatkan falah, iaitu falah ni kejayaan untuk orang Islam ni membina ummah yang bertamadun. Dalam artikel ni akan dibincangkan konsep pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam. Saya akan terangkan sebentar nanti objektif pembangunan Islam dalam strategi pembangunan ekonomi. Okey, jadi seterusnya saya akan masukkan slide-nya saya yang kedua, iaitu objektif pembangunan Islam. Objektif pembangunan ekonomi Islam adalah untuk mencapai
kejayaan di dunia dan di akhirat. Konsep ini bermaksud setiap peningkatan taraf hidup masyarakat hendaklah disertai dengan niat. Kita sebagai manusia, apa yang kita nak buat tu, dan kita orang Islam, apa yang kita nak buat tu mestilah dimulai dengan niat. Jadi kita betulkan niat kita tu hanya untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang banyak ahli-ahli ekonomi Islam juga, mereka mencapai matlamat, iaitu mencapai kejayaan. Okey, yang pertama saya akan menerangkan objektif pembangunan Islam ini adalah yang pertama, pembangunan sumber insan. Pembangunan sumber insan atau sumber manusia ni haruslah menjadi objektif yang utamalah dalam polisi pembangunan Islam ni. Dalam hal ini, selain kekuatan akhlak dan kerohanian, pembangunan harus mengambil kira sikap dan aspirasi yang betul. Jadi bila kita dah ada niat yang baik, kekuatan akhlak dan kerohanian pembangunan ni pun kita kena ambil kira lah. Kekuatan akhlak maksudnya akhlak yang baik. Kita nak berekonomi ni mestilah niat yang betul. Jadi tidak mengambil kesempatan orang dengan kesenangan orang lain lah. Jadi seterusnya, pembangunan perwatakan dan personaliti pendidikan latihan menimbulkan kemahiran yang diperlukan untuk pelbagai kegiatan, menggalakkan pengetahuan dan penyelidikan. Jadi bila nak terlibat dalam ekonomi ni, mestilah juga ada perwatakan atau personaliti yang bagus lah. Maksudnya belajar dan terus belajar lagi. Pendidikan dan latihan tu adalah yang utama supaya lebih bersedia, dan lebih ilmu pengetahuan ni untuk membuat penyelidikan pelbagai lah. Bagi penyataan yang bertanggungjawab dan kreatif oleh orang biasa dalam kegiatan pembangunan yang penting dalam membuat keputusan. Bila ada ilmu yang lengkap, bukan lengkap tapi banyak ilmu dan pendidikan ni yang lebih banyak, jadi bila nak buat keputusan tu lebih kreatif ataupun lebih bertanggungjawab, tidak membuat keputusan yang secara melulu lah. Okey, jadi yang seterusnya saya masuk kepada pertambahan pengeluaran yang bermanfaat. Okey, ekonomi Islam ni objektif dia adalah untuk pengeluaran yang bermanfaat, maksudnya bagi manfaat kat orang lain. Okey, bagi sesuatu yang kualiti lah, sesuatu yang baik. Okey, dalam keluaran negara adalah objektif penting dari sudut sejenis barangan, kuantiti, kualiti dan percampuran keluaran yang betul. Apa yang saya terang tadi adalah pengeluaran yang bermanfaat ni juga untuk barangan yang kuantiti dia bagus, kuantiti dia tepat, dan kualiti yang bagus. Okey, pengeluaran bukanlah bermakna pengeluaran apa sahaja barangan yang diminta oleh pasaran atau yang mampu dibeli oleh kuasa wang oleh mereka yang kaya dan berada, tetapi pengeluaran hanya terlibat dengan pengeluaran barangan yang berguna kepada manusia menurut syariat. Dalam perangkat ini adalah diutamakan pengeluaran keperluan asas daruriyat berbanding dengan barangan mewah dan barangan keselesaan. Okey, jadi bila nak keluarkan sesuatu produk tu mestilah ada kualiti. Poin yang ketiga adalah pembaikan kualiti kehidupan. Kehidupan ni adalah untuk memperbaiki taraf kehidupan orang lain lah, untuk mencapai akhlak dan ekonomi dan sosial mereka untuk menjadi lebih baik. Yang pertama adalah mengadakan peluang pekerjaan dan penyelarasan dari segi struktur teknologi pelaburan dan pendidikan yang timbul. Jika kita boleh dapat memberi manfaat kepada orang lain, boleh membuka bidang ekonomi yang lebih luas. Jadi
beri manfaat kepada orang lain dengan mengadakan peluang pekerjaan kepada orang lain. Yang kedua, poin yang kedua adalah mengadakan satu sistem jaminan sosial yang lebih berkesan. Okey, untuk mengadakan sistem jaminan yang lebih berkesan ni, untuk memberi keperluan hidup asas orang yang tidak berupaya melibatkan diri dalam pekerjaan atau usaha mencari nafkah hidup. Jadi mereka sebenarnya layak untuk mendapat bantuan dan pertolongan masyarakat. Contohnya macam zakat, hibah, hadiah, sedekah. Jadi kita bila ekonomi ni berkembang, kita dapat membantu orang lain. Orang yang susah pun dapat menerima zakat atau hibah untuk mereka lah. Okey, poin yang ketiga adalah melaksanakan sistem agihan pendapatan dan kekayaan yang seksama adil. Maksudnya kita melabur kepada orang lain. Kita memberi kepada golongan yang miskin ataupun golongan yang tua yang dah tak mampu nak kerja. Kita agihkan pendapatan kita sikit. Seperti dalam Islam ni kita membayar zakat. Membayar zakat ni adalah untuk membantu orang-orang yang susah. Jadi poin yang keempat adalah pembangunan yang seimbang. Okey, pembangunan yang seimbang ni maksudnya pembangunan yang harmoni dan seimbang antara sektor-sektor dalam masyarakat dan ekonomi. Okey, bagi sektor pembangunan yang seimbang ni sangat-sangat dituntut untuk mencapai keadilan dan kemajuan Islam yang sangat maksimum lah. Okey, yang kelima adalah penggunaan teknologi baru. Biasanya yang kita tahu negara barat lebih maju daripada negara Islam. Itu saya tak boleh nak bagi pendapat saya, tapi jika Islam ni mengadakan penggunaan teknologi yang baru yang sangat-sangat maju, jadi kenalah dengan era zaman moden ini. Untuk orang barat juga nampak tentang teknologi yang Islam cipta lebih maju. Yang keenam adalah pengurangan pergantungan kepada negara luar. Inilah pergantungan kepada negara luar adalah menjadi antara tuntutan kepada ummah untuk membebaskan diri dari pergantungan kepada kuasa luar dan menjadi pula untuk mengeratkan hubungan di antara negara-negara Islam dalam semua hal masing-masing, saling mencukupi, bantu-membantu. Okey, jadi seterusnya saya masuk kepada definisi ekonomi konvensional. Menurut teori konvensional ni, ekonomi mereka hanya menjelaskan bagaimana memuaskan semua tuntutan dari setiap orang, dari setiap kelompok masyarakat lah. Muncul pertanyaan tentang tuntutan apa sahaja yang harus dipenuhi dan bagaimana memenuhinya. Jawapannya adalah dengan menggunakan cara khusus agar masyarakat dapat mencapai visi mereka. Visi ini terkait dengan cita-cita, harapan masa depannya. Visi ini berbeza antara masyarakat dengan masyarakat lain, peradaban satu dengan peradaban mereka. Jadi nampak di sini mereka hanya untuk mencapai cita-cita mereka. Jadi mereka ni sangat mementingkan diri sendiri. Okey, salah satu perbezaan misi tersebut adalah tentang kesejahteraan, iaitu well-being. Menurut ekonomi konvensional, well-being itu adalah kesejahteraan yang bersifat materialis dan hedonis. Ekonomi konvensional ni mereka hanya memenuhi tujuan untuk memperoleh keuntungan. Mereka hanya memperoleh keuntungan. Tujuan hidup manusia hanya untuk kekayaan semata-mata. Hanya untuk mereka, maksudnya mereka ni pentingkan diri hanya nak capai kekayaan mereka sahaja. Okey, padahal kalau ekonomi berbincang tentang kesejahteraan manusia dalam komprehensif, maka sudah semestinya tak boleh terbatas pada variabel ekonomi sahaja. Okey, seterusnya saya terangkan tentang objektif ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional ni penggunaan warangan dan perkhidmatan
mereka mementingkan akan kepuasan manusia. Bahkan kepuasan mereka tu hanyalah nikmat semata-mata yang bakal dirasai, tapi tak ada kualiti. Justru Islam ni tak pandang dari sudut kebenaran semata-mata, tapi perlu ada nilai dan kerohanian. Okey, kepuasan ekonomi yang bertentangan nilai Islam hendaklah dilepaskan. Realitinya dunia perniagaan konvensional ni sangat gairah menarik perhatian pengguna melalui pelbagai saluran iklan yang mempersonakan. Jadi mereka menggunakan iklan yang sangat-sangat menarik untuk mempersonakan dan bagi tertarik, orang lain tertarik lah. Iklan sepatutnya berperanan membangkitkan kesedaran pengguna dengan memberi maklumat yang benar dan tepat. Tetapi maklumat mereka tidak benar dan tak berapa nak tepat. Tapi untuk menggunakan keuntungan mereka, jadi mereka ni buat iklan yang menarik lah, yang membangkitkan emosi, sifat gemarkan kemewahan, kemegahan, bersaing, mementingkan status, tamak dan pentingkan kebenaran. Mereka juga dalam ekonomi konvensional ni diorang pentingkan jenama dari mutu. Maksudnya diorang punya jenama ni diorang lebih pentingkan daripada mutu, kualiti barang tersebut dan kesucian, serta mementingkan hiburan daripada pendidikan. Akhirnya pengguna terjerumus ke kancah budaya gema membazir daripada bersifat sederhana dan mementingkan keperluan asas. Keadaan ini amat jelas bertentangan dengan prinsip kepenggunaan menurut perspektif Islam yang menekankan bahawa kehendak manusia perlu disertai oleh keupayaan dan kuasa untuk memenuhi. Ia dipanggil kehendak efektif ni, kerana secara amnya kehendak manusia itu tak terbatas. Islam sangat menggariskan adab dan peraturan. Jadi konvensional ni mereka hanya mementingkan keuntungan mereka semata-mata lah. Diorang ni biasanya banyak menipu menggunakan judi ataupun riba. Kita sangat-sangat susah nak kesan benda ni, tapi perlu perhatikan benda tu dengan teliti lah. Okey, sejarah membuktikan bahawa semasa Rasulullah, ada satu kisah masa Rasulullah ni memerintah Madinah, baginda telah menyucikan urusan perdagangan daripada pelbagai bentuk amalan keji. Mereka dulu zaman Rasulullah sangatlah mencabar. Mereka selalu berjudi, riba, minum arak, menipu. Diorang ni mengaut keuntungan yang sangat-sangat banyak dan sukatan yang tidak tepat. Rasulullah sebagai saudagar besar telah memperlihatkan contoh dan adab peraturan yang perlu dilaksanakan dalam urusan perniagaan. Jadi Rasulullah ni nampak pada zaman Rasulullah banyak orang yang riba ni lah, banyak orang yang tidak ikhlas ataupun tidak jujur dengan perniagaan. Jadi Rasulullah pun ambil berat lah, dia mengeluarkan cara bagaimana adab dan peraturan dalam perniagaan ni. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, baiklah, kita teruskan pada strategi pembangunan ekonomi Islam. Okay. Pembangunan ekonomi dalam konteks Islam ni tidak akan bermakna sekiranya manusia itu tidak dibentuk dari sudut rohaninya, akhlaknya dan pelbagai lagi mengikut kerangka Islam. Bagi memastikan pembangunan ini dapat direalisasikan, maka usaha yang sesungguhnya diperlukan dan menjadi sebuah misi kepada negara
dalam memastikan manusia mendapat kebajikan darinya. Dalam hal ini, bagi mencapai matlamat dan objektif membangun ekonomi, ini perlunya strategi dengan perlunya pendekatan dari pelbagai aspek seperti pendekatan pembangunan insan, pendekatan pembiayaan, pendekatan yang berkonsepkan kebajikan individu dan masyarakat, dan pendekatan kerjasama dari pelbagai pihak yang terlibat dalam program pembangunan ini. Okey. Pendekatan pertama dari aspek pembangunan insan yang berkonsepkan Islam lebih menumpukan kepada pencapaian kekuatan fizikal dan dalaman serta rohani dengan menyediakan modul-modul yang membina insan yang menekankan ke semua aspek terutama kekuatan dalaman. Atas usaha ini, bangunan manusia dimulai dengan penyuburan iman dan usaha membersihkan hati dan jiwa daripada perkara-perkara mazmumah yang dapat merosakkan ummah. Pendekatan yang kedua, yang seterusnya adalah lebih kepada kerjasama antara pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam projek pembangunan dengan mengikuti anjuran Islam yang berkonsepkan kerjasama untuk kehidupan sebagai asas dalam kehidupan yang selari dengan konsep tauhid. Pendekatan sebeginilah akan menghasilkan natijah yang baik kepada kegiatan pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat dalam negara. Okey, baiklah, kita teruskan pada bahagian impak pembangunan ekonomi berlandaskan Islam. Di sini saya akan menerangkan apakah yang akan terjadi, apakah akan berlaku kepada pembangunan ekonomi. Lebih kita melaksanakan dasar Islam dalam pembangunan ekonomi ini. Okey, di sini saya menekankan dua perkara, iaitu ummah dan negara. Dan apakah impak yang berlaku pada ummah atau masyarakat? Antaranya adalah kebajikan masyarakat secara keseluruhannya lebih terjaga dan terjamin sesuai dengan matlamat dan objektif pembangunan ekonomi Islam ini. Apabila melaksanakan dasar Islam ini, kegiatan ekonomi berubah. Kegiatan ekonomi manusia tidak terhad sekadar untuk memuaskan diri dengan keperluan berbentuk fizikal. Bahkan manusia lebih mengenali dan tahu tugas dan tanggungjawab mereka kepada Allah SWT seraya perlu membangunkan akhlak dan rohani masing-masing. Pembangunan dan kemajuan memang dituntut dalam Islam. Namun, Islam lebih fokuskan pada bangunan diri manusia terlebih dahulu sebelum aspek fizikal yang lain. Okey, poin yang kedua adalah kualiti kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Apabila Islam ini menekankan struktur-struktur kehidupan seperti ekonomi, sosial dan akhlak, pada sama akan mewujudkan satu ekonomi yang baik. Apabila keadaan ekonomi menjadi lebih baik, maka wujudnya peluang pekerjaan dan mereka yang tiada pekerjaan berpeluang untuk dapat pekerjaan. Bila sebuah negara itu memiliki ekonomi yang kukuh dan pada yang sama pelaburan dari luar akan rasa tertarik dan membuat pelaburan dalam negara kita. Pelaburan luar biasanya tidak akan hanya memberi modal saja, bahkan memberikan modal dari segi bentuk fizikal, memberikan mesin, memberikan teknologi yang baru untuk memastikan membangun ekonomi itu terus dan menerus untuk menghasilkan, untuk mendapatkan pulangan yang lebih lumayan. Sebabkan apabila berlakunya perkembangan teknologi dan pelabur-pelabur luar datang dan tertarik kepada bangunan negara, ekonomi negara, maka berlakunya peningkatan pengeluaran. Dan bila dasar Islam ini menjadi tonggak kepada bangunan ekonomi ini, ia lebih menumpu pertumbuhan dalam pengeluaran negara dari segi kuantiti, kualiti dan kecekapan pengeluaran yang betul, agar tiada amalan pembaziran, bahkan dalam pengeluaran barangan asas yang dihalalkan menjadi ketumaan dalam dan menjadi kalahkan pengeluarannya. Poin yang kedua adalah pelaburan dan perkembangan teknologi baru dan masukkan teknologi baru. Pada yang sama, negara kita mampu menghasilkan teknologi sendiri yang sesuai dengan keadaan dan perluan aspirasi negara Islam. Dengan pengembangan teknologi baru ini, kebergantungan pada negara asing semakin berkurang. Apabila berlakunya perkembangan teknologi, kita mampu menghasilkan teknologi sendiri. Kenapa kita perlu bergantung pada negara luar? Sedangkan dalam Islam, untuk membebaskan diri pada kebergantungan pada kuasa luar yang bukan negara Islam dan menjadi kefarduan untuk mengeratkan hubungan antara negara-negara Islam dalam segala perkara supaya saling bantu-bantu dan sokong-menyokong.
keberkesanan ekonomi Islam, khususnya di dalam masyarakat. Konsep maslahah adalah yang terbaik dalam menjayakan objektif utama polisi pembangunan ekonomi Islam. Ini bermaksud setiap peningkatan taraf hidup masyarakat hendaklah disertai dengan niat atau tujuan untuk mendapat keredaan Allah SWT. Dalam hal ini, selain kekuatan akhlak dan kerohanian, pembangunan harus mengambil kira sikap dan aspirasi yang betul. Pembangunan perwatakan, personaliti, pendidikan dan latihan yang menimbulkan kemahiran amat diperlukan untuk pelbagai kegiatan bagi menggalakkan pengetahuan dan penyelidikan serta evaluasi mekanisme bagi penyertaan yang bertanggungjawab dan kreatif oleh orang biasa di dalam kegiatan pembangunan. Di samping itu, untuk pembaikan kualiti kehidupan di mana usaha-usaha haruslah difokuskan untuk memperbaiki taraf kehidupan sebenar bagi semua orang dan ke arah untuk mencapai akhlak, ekonomi dan sosial dengan mengadakan peluang pekerjaan dan semua penyelarasan dari segi struktur teknologi, pelaburan, kedaerahan dan pendidikan yang di samping itu pembaikan kualiti kehidupan di mana usaha-usaha haruslah ditujukan untuk memperbaiki taraf kehidupan sebenar semua orang dan ke arah mencapai kebajikan akhlak, ekonomi dan sosial dengan mengadakan peluang pekerjaan dan semua penyelarasan dari segi struktur teknologi, pelaburan, kedaerahan dan pendidikan yang timbul daripadanya. Satu sistem jaminan sosial yang berkesan bagi menjamin keperluan hidup yang asas bagi semua orang yang tidak berupaya melibatkan diri dalam pekerjaan atau usaha mencari nafkah hidup dan mereka yang layak mendapat bantuan serta pertolongan masyarakat melalui institusi zakat, hibah, hadiah dan sedekah dan sebagainya. Selain daripada itu, pembangunan seimbang bermaksud pembangunan yang harmoni dan seimbang antara negara dan sektor-sektor dalam masyarakat dan ekonomi. Decentralized ekonomi dan pembangunan yang tepat bagi semua bahagian dan sektor adalah dituntut untuk mencapai keadilan dan kemajuan yang maksimum. Pembangunan teknologi yang sesuai dengan keadaan keperluan dan aspirasi negara. Proses pembangunan ini akan dapat bertahan dengan sendiri sekiranya sebuah negara itu bebas daripada bantuan asing dan menguasai teknologi yang terkini. Pengurangan pengantungan daripada negara luar menjadikan antara tuntutan kepada ummah untuk membebaskan diri daripada penggantungan dari kuasa luar yang bukan Islam, dan ianya menjadi keperluan untuk mengeratkan di antara negara-negara Islam selaku khalifah di muka bumi dan tidak harus dijadikan alat kepada kepentingan negara-negara bukan Islam. Selain daripada itu, kesatuan dan kerjasama di antara negara-negara Islam akan membutuhkan ummah dari aspek ekonomi dan sebagainya. Akhirnya ia akan mewujudkan sebuah negara yang tidak bergantung kepada negara luar bukan Islam dan seterusnya beransur-ansur membina kekuatan diri dan kuasa. Adalah menjadi tuntutan kepada umat Islam untuk membebaskan diri dari penggantungan dari kuasa luar bukan Islam, dan ia akan menjadikan secara tak langsung ia akan menjadikan agama Islam itu suatu agama yang kuat di dunia dan sekian alam. Sekian pembentangan dari grup kami. Assalamualaikum.